guys, selamat datang ke channel Sama Radio Saimi. So, video kali ini adalah video tentang benda yang paling semua orang nak tahu dan benda yang paling menggelirukan ramai orang, iaitu tentang calories. Alright guys, so bab calories ni saya rasa ni adalah bab yang agak, kalau bagi newbie lah, bagi yang baru-baru nak start, yang baru nak start bodybuilding, yang biasa tiba-tiba dengar term calorie, so benda ni agak confusing. So saya akan pecahkan video calorie ni dalam beberapa part. So saya nak, kalau korang yang belum subscribe lagi, make sure subscribe video ni. So part yang paling pertama ni, video ini adalah video yang paling basic dulu, video yang paling asas, yang paling minimal. Kemudian bila dah habis video kali ni, baru saya akan pergi ke arah yang lebih intermediate dan lebih advance. So maafkan kalau korang yang dah advance kat sini, yang dah pro kat sini, tolong excuse bahasa-bahasa yang saya akan guna, sebab ini adalah bahasa yang untuk memastikan sebasic-basic alam, okay, kepada mereka yang memang newbie, yang memang kawasan memang blur sangat kalori ni apa. So tolong excuse, tolong skip video ni kalau korang rasa video ni korang dah tahu knowledge ni. So bagi ruang kepada yang mereka yang baru nak belajar. Sebab saya dapat banyak komen yang tanya, bro, kalori ni apa? So ada tak tahu kalori ni apa, penggunaan kalori ni, macam mana kira kalori, apa tu kalori, fungsi kalori dan sebagainya. So video kali ni adalah video yang saya akan explain secara brief saja. So selain itu guys, make sure korang tengok dulu video-video saya yang lain. Ada banyak video-video konten yang menarik. Korang tengok, scroll ke bawah, ada macam-macam konten lagi. Dan jangan lupa untuk tekan belanja like. Dan jangan lupa juga follow saya di Instagram untuk konten-konten yang menarik. So tanpa membuang masa, jom kita cerita dulu apakah itu kalori. Okay, secara basicnya kita memerlukan tenaga untuk kita bergerak. Saya rasa semua orang setuju benda ni. Macamlah kenderaan juga, macam kereta, semuanya memerlukan tenaga untuk kita bergerak. Jadi ketika kita tak cukup tenaga, jadi kenderaan tu akan mati. Samalah juga macam kita manusia, badan kita kalau kita nak bergerak, kita perlukan tenaga. So tenaga ni kalau tak ada tenaga ni kita dapat daripada makanan. Misal contoh, kalau kita manusia, sebagai manusia, kalau kita tak makan, kita akan mati. Logik. Sebab apa? Kita perlu makan. Jadi makanan mengandungi sumber-sumber tenaga yang memberi kita energi untuk kita bergerak. Tenaga pula diukur dengan dipanggil sebagai kalori. Okay? Kalori adalah unit untuk mengukur tenaga. So setiap makanan ada tenaga yang berbeza. Contoh, satu apple mengandungi beberapa kalori berbanding satu nasi lemak mengandungi beberapa kalori. Okey, ni ada dua jenis makanan yang berbeza. Kita takkan bahas tu lagi sebab video ni adalah video basic dulu. Okey, jadi kita dah faham bahawa kalori adalah tenaga yang makanan bagi. So kita kena faham juga dalam makanan ada mengandungi tiga benda yang asas, iaitu komponennya adalah fat, lemak, karbohidrat dan juga protein. So karbohidrat ada kiraan kalori dia sendiri, fat ada kiraan kalori dia sendiri, fat adalah lemak, dan juga protein ada kiraan kalori dia sendiri. Okey, 1 gram karbohidrat bersamaan dengan 4 kalori, 1 gram protein bersamaan dengan 4 kalori, dan 1 gram fat ataupun lemak mengandungi sebanyak 9 kalori. Jadi lemak mengandungi kalori yang paling tinggi antara tiga ni. Okey, sekarang yang bermain di pemikiran korang, mungkin korang terfikir, apa beza fat, carbs dengan fat ni? Apa beza karbohidrat, lemak dan juga protein? Apa beza ketiga-tiga ni? Ketiga-tiga ni ada penggunaan dia ataupun ada kegunaan yang berbeza. Sebagai contoh, karbohidrat adalah sumber utama tenaga kepada badan. Jadi badan kita akan gunakan karbohidrat tu, akan disimpan, energi tu akan disimpan dalam otot-otot kita, dan dia akan digunakan ketika badan kita perlu. Protein pula digunakan untuk repair tissues ataupun sel-sel yang dah rosak. Okey, manakala fat pula digunakan oleh certain organ kita untuk absorb vitamins. So setiap protein, karbohidrat dan juga fat mengandungi fungsi ataupun mempunyai fungsi yang berbeza. Jadi kita perlukan ketiga-tiga ni, iaitu balance diet ataupun diet pemakanan yang seimbang untuk dapatkan jumlah lemak yang penting ataupun jumlah lemak yang cukup, jumlah karbohidrat yang cukup dan juga jumlah protein yang cukup. Jadi bila kita dalam bahagian bodybuilding, kita sangat pentingkan iaitu di manakah sumber tenaga ataupun makanan yang kita ambil setiap hari, iaitu kita nak fokus kepada high protein diet, low fat diet dan juga medium carbs intake. Ataupun itu bergantung korang punya body goals lah. Kalau korang just nak naikkan berat badan, kita perlu extra kalori. Jadi kalau kita nak naikkan berat badan, kita perlu kalori yang tinggi. Kalau kita turunkan berat badan, kita perlukan kalori lebih rendah. Okey, setiap orang dia ada keperluan kalori yang berbeza. Saya akan cerita ni lebih detail pada video yang akan datang. So make sure tekan subscribe. So setiap orang ada keperluan kalori yang berbeza. Misal contoh, saya punya keperluan kalori pada tahap macam ni. Nanti kita akan kira berapa dalam video yang akan datang, macam mana cara nak kira keperluan kalori. So let's say saya punya keperluan kalori adalah 2000 kalori sehari untuk maintain badan saya yang sekarang.
So kalau saya makan kurang daripada keperluan saya harian, apa yang berlaku saya makan pada level sini, badan saya akan mengecil. Kalau saya makan lebih daripada keperluan saya setiap hari, badan saya akan membesar. So ini adalah benda yang paling basic, benda paling fundamental untuk kita faham apakah kegunaan kalori. So, selain kalori memberi kita tenaga untuk kita bekerja setiap hari, untuk kita bergerak dan sebagainya. Jadi ada juga kalori yang digunakan untuk menambah berat badan ataupun mengurangkan berat badan. Saya tak akan sentuh lagi benda-benda complicated macam BMR dan lain-lain. So dalam video ni hanya akan fokus apakah itu kalori dan apakah benda yang kita patut watch out dalam memahami kalori ni. So biasakan dulu, saya bagi task, biasakan dulu tengok label-label makanan, berapakah kalori yang kita makan. Biasakan tanya kalori makanan dan sebagainya, kita akan faham kenapa makanan ni tak dikatakan tak sihat dan kenapa makanan ni dikatakan sihat. Dan pertama sekali yang korang akan nampak adalah ratio, iaitu makanan yang tak sihat selalunya mengandungi kadar lemak yang tinggi. Okey, kita kata pasal processed food, misal contoh kadar dia mengandungi lemak yang tinggi, karbohidrat yang tinggi dan protein yang rendah. Jadi ini adalah cara pemakanan yang kurang sihat sebenarnya. Jadi kalau kita kalau kita orang yang terlibat dalam dunia bodybuilding ataupun fitness, kita nak high protein diet. Salah satunya kerana adalah pertama, protein menaikkan kita punya metabolism ataupun metabolisme badan. Yang kedua, pencernaan protein ataupun badan kita memerlukan extra calories untuk burn protein berbanding benda-benda ataupun banding karbohidrat dan juga fat. Jadi protein untuk diabsorb ataupun dicernakan memerlukan kalori yang lebih tinggi. Jadi ketika kita high protein diet, kita dalam masa sama boleh membantu badan kita untuk burn more calories lah secara mudahnya. Nanti kita akan bahas lagi dalam video akan datang jenis-jenis karbohidrat, jenis-jenis lemak, jenis-jenis protein dan sebagainya. Apakah manfaat protein, apakah manfaat jenis-jenis karbohidrat yang tertentu. Okey, misal contoh ada karbohidrat A dan B. Okey, so karbohidrat A, let's say dia bagi kita 100 calories. Karbohidrat B iaitu simple carbs, dia bagi kita 100 calories. Complex carbs 100 calories, simple carbs 100 calories. So kalau kita tengok, kita nampak macam ni sama je 100 calories. Tapi kalau complex carbs 100 calories, sebenarnya kita akan dapat less kalori daripada daripada complex carbs. So, sebab apa? Yang pertama, complex carbs ataupun karbohidrat yang mengandung high fiber, badan kita akan memerlukan extra energy untuk digestkan karbohidrat tu ataupun digestkan fiber tu. Jadi sebenarnya kita dapat less kalori ketika itu adalah kalori yang kita masukkan. Kalori yang kita masukkan ke dalam badan tak semestinya adalah kalori yang badan kita dapat. Sebab apa? Ada proses pencernaan yang menggunakan kalori ataupun tenaga untuk mencernakan makanan tu. Jadi itu adalah lebih deep lagi dalam video akan datang. So make sure korang stay tune. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk tekan like, jangan lupa untuk subscribe, dan jumpa korang pada video akan datang yang lebih intermediate dan lebih menarik. So saya harap video ni simple ni bantu korang secara tak langsung. Bagi mereka yang betul-betul blur, saya harap sedikit video ni membantulah. So jumpa pada video akan datang.